Maaf. Maaf, terputus. Tetapi kita sambung. Jadi dalam nak hidupkan malam nisfu Sya'ban ini, di kalangan mereka yang berpendapat bahawasanya malam ini adalah malam yang disunatkan untuk dihidupkan, ada yang mengatakan kita buat dekat masjid berjemaah. Nama-nama telah disebutkan. Mereka ni kalau malam nisfu Sya'ban pakai baju cantik, wangikan masjid dengan wangian, perasap masjid, dan cara ini dipersetujui oleh Ishaq bin Rahuyah. Beliau sendiri berkata laisa dzalika bibid'ah. Tetapi ada sebahagian ulama Syam, yang mengatakan makruh untuk berkumpul pada malam nisfu Sya'ban, makruh untuk berkumpul untuk semayang, makruh untuk berkumpul memberi ceramah, membaca doa. Tetapi kalau nak hidupkan amal pada malam ini, buat secara infiradi, maka hukumnya tidak makruh. Jadi ini pandangan siapa yang mengatakan buat secara infiradi? Ini pandangan Al-Imam Al-Auza'i. Ini adalah pandangan Al-Imam Al-Auza'i. Jadi ingat poin yang kedua tentang, iaitu bagaimana cara untuk hidupkan malam ini, berjemaah ataupun bersendirian. Ini atas pendapat yang mengatakan disunatkan untuk hidupkan. Okey? Ada yang kata kita hidupkan secara berjemaah. Ada yang kata kita hidupkan malam ini secara bersendirian. Ulama besar yang berada pada kumpulan yang pertama, Ishaq bin Rahuyah. Ulama besar yang berpendapat dengan pandangan yang kedua, iaitu Al-Imam Al-Auza'i. Kemudian Sidi Abdullah bin Muhammad bin Siddiq Al-Ghumari berkata, ayah beliau berpandangan dan mentarjihkan pandangan yang pertama. Maksudnya ayah pengarang kita ini kata, kalau kita nak hidupkan malam nisfu Sya'ban, sunat untuk kita hidupkan secara berjemaah. Maka kalau di Zawiyah Siddiqiyah, maka pada malam nisfu Sya'ban, maka Sidi Muhammad bin Siddiq Al-Ghumari akan menyuruh anak-anak muridnya, pengikut-pengikutnya untuk berzikir, baca Quran dan berdoa. Okey? Itu perkara yang kedua. Kemudian pengarang memetik satu riwayat. Ini tentang doa yang mustajab. InsyaAllah malam ni kalau ada apa-apa doa, nak mainan ke, saya bercakap dengan anak-anak ni, maka kita doa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini menarik ni riwayat ni. Wa qad naqala al-Baihaqi fi Sunan al-Kubra 'an al-Imam Syafi'i annahu qala balaghana annahu kana yuqalu inna ad-du'a yustajabu fi 5 layalin fi lailatil jum'ah wa lailatil adha wa lailatil fitri wa awwal lailatin min Rajab wa lailatin nisfi min Sya'ban. Ini kita yang mazhab Syafi'i dengar. Ini Imam Al-Baihaqi telah riwayatkan dalam Sunan Al-Kubra daripada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i sebut apa ni? Dengar ni. Imam Syafi'i sebut apa? Imam Syafi'i sebut telah sampai. Jadi riwayat ini Imam Syafi'i riwayatkan secara balag. Secara balag. Seperti mana dalam Muwatta Imam Malik, dia ada banyak balaghat. Maka Imam Syafi'i juga menyebut bahawasanya telah sampai kepada saya, bahawasanya dinyatakan sesungguhnya doa itu mustajab pada 5 malam. Doa mustajab pada 5 malam. Pertama malam Jumaat, yang kedua malam Hari Raya Haji, yang ketiga malam Hari Raya Aidilfitri, yang keempat
awal malam Rejab, malam pertama bulan Rejab. Dan nombor 5 malam nisfu Syaban. Jadi Imam Syafi'i menyatakan bahawasanya Imam Syafi'i menyatakan bahawasanya telah sampai riwayat kepada saya bahawasanya dikatakan ada 5 malam yang kalau doa mustajab. 5 apa? 5 malam. Ingat. Pertama malam Jumaat. Yang kedua malam raya haji. Yang ketiga malam nisfu Syaban. Yang ketiga malam hari raya apa? Aidilfitri. Yang keempat malam yang pertama daripada bulan Rejab. Dan yang kelima malam nisfu Syaban. Dan ada riwayat bahawasanya Khalifah Umar bin Abdul Aziz telah tulis surat kepada gubernurnya di Basrah. Jadi ini nasihat daripada Umar bin Abdul Aziz. Beliau telah nasihat kepada gubernurnya di Basrah. Alaika bi arba'i layali minas sanah. Fa inna allaha yufrighu fihinna rahmata ifragha. Awwalu laylati min rajabin. Wa laylatun nisfi min sya'ban. Wa laylatul fitri wa laylatul adha. Jadi ini pesanan daripada Umar bin Abdul Aziz. Kamu kena ambil berat dengan 4 malam dalam setahun. Kerana dalam 4 malam tersebut Allah Ta'ala telah tuang sebanyak-banyaknya rahmat. Pada malam tersebut Allah Ta'ala telah tuang sebanyak-banyaknya rahmatnya. Sebanyak-banyak rahmatnya. 4 malam. Ini siapa sebut? Ini yang menyebut adalah siapa? Umar bin Abdul Aziz. Telah tulis surat kepada gubernurnya, ambil berat 4 malam. Yang pertama, malam pertama bulan Rejab. Yang kedua, malam nisfu Syaban. Yang ketiga, malam hari raya Aidilfitri. Yang keempat, malam hari raya Aidil Adha. Jadi 4 malam. Jadi maknanya ini sokongan daripada perkataan ulama ataupun perkataan tabi'in tentang menghidupkan ataupun tentang kelebihan malam nisfu Syaban. Kemudian itu perkara yang ketiga. Kemudian Syekh mula menyenaraikan fadilat malam ni. Tadi kita dah tahu dah fadilat malam ni doa mustajab. Tadi kita dah sebut awal hadis riwayat Muslim. Kalaulah tak ada fadilat khas pun bagi malam nisfu Syaban, cukuplah fadilat yang Nabi sebut. Setiap malam ada satu masa yang kalau satu orang hamba dia berdoa berbetulan dengan masa tersebut, maka dia akan dapat apa yang dia mohon daripada Allah Ta'ala. Telah warid, telah datang fadilat malam ini. Fadilat bangun malam dan doa mustajab. Jadi sebagai satu orang muhaddis, pengarang kita ini mengatakan memang banyak riwayat tentang bangun malam nisfu Syaban, tentang doa yang diterima oleh Allah Ta'ala. Tetapi kebanyakan hadis tersebut tidak sunyi daripada maqal. Maknanya tak sunyi daripada lemah. Sehingga Ibnu Arabi Al-Ma'afiri, pengarang kitab Aridatul Ahwazi mengatakan, laisa fi lailatin nisfi min Sya'ban hadithun yusawi sama'ahu. Ini pandangan Qadhi Abu Bakar Ibnul Arabi Al-Ma'afiri. Syekh pengarang kitab ni tak setuju di hujung kitab. Tetapi beliau nukilkan, sehingga ada sebahagian ulama seperti mana Ibnu Arabi Al-Ma'afiri mengatakan, tidak ada satu pun hadis berkaitan dengan malam nisfu Syaban yang mana hadis itu layak diriwayatkan. Tapi perkara ini tidak dipersetujui oleh pengarang kitab ini. Walaupun beliau tidak menafikan hadis tersebut kebanyakannya lemah, tetapi tidaklah sampai lemah yang mana lemah sehingga tidak boleh diriwayatkan. Maka pengarang kitab mula membawa berapa?
Pengarang kitab mula membawa 10 buah hadis. Membawa 10 buah hadis. Jadi saya baca hadis yang pertama. Dengar ni. Atirah. Fadilat malam nisfu Sya'ban. Pengarang kita akan bawa hadis dan memberi kritikan ataupun komentar tentang hadis tersebut. Hadis yang pertama, akhraj Ibnu Majah fi Sunan an Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala idza kana al-lailatu nisfu min Sya'ban faqumu lailaha wa sumu nara fa inna Allah yanzilu fiha li ghurubi syamsi ila sama'i dunya fayaqulu ala min mustaghfirin li faghfira lah ألا مسترزق فأرزقه ألا مبتلا فأعافيه ألا كذا حتى يطلع الفجر. Ini hadis yang pertama riwayat Ibnu Majah daripada Sayyidina Ali bin Abi Talib. Apabila berlakunya malam nisfu Sya'ban, maka hendaklah kamu bangun pada malam tersebut, puasa pada siangnya, kerana sesungguhnya Allah Ta'ala rahmatnya telah turun pada malam tersebut ketika tenggelam matahari dekat sehingga langit dunia. Lalu berkata ia, adakah sesiapa yang nak minta ampun dengan Allah? Adakah sesiapa yang ingin minta ampun denganku? Aku akan ampunkan. Adakah sesiapa yang nak minta rezeki? Aku akan tunaikan. Adakah sesiapa yang kena sesuatu bala? Aku akan beri keafiatan kepadanya. Adakah sesiapa ada hajat itu, hajat ini? Seruan ini berterusan sehingga fajar. Jadi hadis ini riwayat apa? Hadis pertama, riwayat Ibnu Majah. Hadis ini yang ada menyebut tentang puasa pada siang. Siang nisfu Sya'ban. Hadis riwayat apa? Ibnu Majah. Cuma hadis ini dhaif. Dia bukan sekadar dhaif, dia syadidud dha'f. Hadis ini diriwayatkan dalam Musannaf Abdul Razak. Dalam sanad hadis ini ada Abu Bakar bin Abdullah bin Abi Saburah. Beliau ini matruk. Imam Ahmad mengatakan bahawasanya Abu Bakar bin Abdullah bin Abi Saburah kana yadha'ul hadis wa yakdzib. Maksudnya hadis yang pertama ni syadidud dha'f, sangat lemah. Hadis ini ada menyatakan puasa pada siang nisfu Sya'ban. Tapi hadis itu sangat lemah. Kalau ikut kaedah Ibni Hajar Al-Asqalani, hadis dhaif yang kalau dia sampai tahap syadidud dha'f, dia tidak boleh diamalkan. Sebab itu secara umumnya dalam kitab fiqh mazhab Syafi'i tidak ada sebut perihal puasa 15 Sya'ban. Kalau kita nak puasa 15 Sya'ban boleh. Kita puasa atas dasar bahawasanya 15 Sya'ban itu adalah satu hari daripada hari-hari bulan Sya'ban. Itu tak apa. Kerana diriwayatkan Nabi SAW tidak pernah puasa dengan puasa yang banyak. Selain daripada bulan Ramadan, Nabi tidak pernah puasa dalam mana-mana bulan sehingga hampir penuh bulan tersebut melainkan bulan Sya'ban. Jadi faham tak? Sebab itu kalau ditanya, ada tak puasa khas untuk 15 Sya'ban? Kalau dalam kitab fiqh biasanya tak sebutlah tentang puasa 15 Sya'ban, berdasarkan riwayat ataupun ilal yang diberikan oleh pengarang hadis ini, ada di dalamnya perawi yang matruk. Kemudian hadis yang kedua, ada 10 hadis kita dengar fadilat malam nisfu Sya'ban. أخرج الترمذي وابن ماجه عن عائشة رضي الله عنها قالت فقدت النبي صلى الله عليه وسلم فخرجت فإذا وبالبقيع رافعا رأسه إلى السماء فقال أكنت تخافين أن يحيف الله عليك ورسوله قلت يا رسول الله إني ظننت أنك أتيت بعض نسائك فقال إن الله عز وجل ينزل ليلة النصف من شعبان إلى السماء الدنيا فيغفر لأكثر من عدد شعر غنم كلب. Hadis ini masyhur tentang malam nisfu Sya'ban. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan, pada satu malam aku kehilangan Nabi. Maksudnya beliau bangun terjaga waktu malam, lihat Nabi tak ada kat sebelah. Lalu aku telah keluar mencari Nabi di luar rumah, dan aku mendapati Nabi berada di tanah perkuburan Baqi'.
dalam keadaan Nabi sedang mengangkat kepalanya ke langit. Lalu Nabi berkata kepada Sayyidatina Aisyah, adakah kamu takut bahawasanya kamu dikhianati oleh Allah dan Rasulnya? Kamu dizalimi, kamu disusahkan. Maka Sayyidatina Aisyah bersabda, ya Rasulullah, aku mencari kamu ini sebabnya aku khawatir kamu pergi bertemu dengan isteri yang lain. Maka Nabi SAW bersabda, hadis ini menjadi titik tolak fadilat malam nisfu Syaban yang kedua. Sesungguhnya Allah pada malam nisfu Syaban rahmatnya akan turun begitu hampir dengan manusia, dan Allah akan ampunkan manusia dengan bilangan yang lebih banyak daripada bilangan bulu kambing kabilah Kalb. Bulu kambing kabilah Al-Kalb. Okey? Jadi sebab itu antara fadilat yang paling kuat malam nisfu Syaban ini adalah malam keampunan. Malam keampunan. Pertama apa? Malam ini doa mustajab. Yang kedua, malam ini malam keampunan. Nabi menyebut pada malam ini rahmat Allah begitu hampir dengan manusia sehingga manusia akan diampunkan dosanya. Bilangan mereka yang diampunkan itu lebih banyak daripada bulu kambing milik kabilah Kalb. Kabilah Kalb ni, mereka ni terkenal banyak kambing. Maksudnya sebanyak-banyak kambing mereka tu punya bulu, maka sejumlah itulah keampunan Allah Ta'ala, bahkan lebih lagi daripada itu. Hadis ini riwayat Tirmizi. Imam Tirmizi menyebut hadithu Aisyah la na'rifu illa min hadzal wajh. Maksudnya hadis ni gharib. Wa sami'tu Muhammadan yani Al-Bukhari yudha'ifu hadzal hadis. Imam Bukhari ketika memberi komentar hadis ini, Imam Bukhari mengatakan hadis ni dhaif. Kerana ada dua inqita'. Maknanya hadis ini mu'dal. Ada dua terputus inqita' dalam hadis ini. Maknanya hadis ini dhaif. Boleh diamalkan, tidak sampai kepada syadidul dha'f. Hadis yang ketiga, akhraja Ibnu Majah an Abi Musa al-Asy'ari an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala innallaha la yattali'u fi lailatin nisfi min Sya'ban fa yaghfiru li jami'i khalqihi illa li musyrikin aw musyahin. Dalam riwayat Ibnu Majah, daripada Abu Musa al-Asy'ari, Nabi SAW bersabda, sesungguhnya pada malam nisfu Syaban Allah Subhanahu Wa Taala akan melihat hamba dia dan Allah akan mengampunkan dosa semua hambanya. Maksudnya yang beragama Islam, kecuali pertama orang musyrik, semua hambanya kecuali orang musyrik dan juga orang yang musyahin. Nanti akan diterangkan orang yang musyahin, orang yang bergaduh sesama saudara. Jadi orang ini tak akan dapat pengampunan pada malam nisfu Syaban. Hadis yang keempat, akhraja Ahmad an Abdullah bin Amr an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah la yattali'u ila khalqi lailatan nisfi min Syaban fayaghfiru li ibadi illa li ithnaini musyahinin wa qatil nafsin. Hadis tadi ni, hadis nombor 3 ni, hadis ini ada perawi namanya Ibnu Lahiyah. Ibnu Lahiyah ni terkenallah sebagai perawi yang dhaif. Hadis yang keempat, hadis riwayat Imam Ahmad daripada Abdullah bin Amr, sesungguhnya Allah akan melihat hambanya pada malam nisfu Syaban dan mengampunkan dosa-dosa hambanya kecuali dua orang. Hadis ini ada tambah. Yang pertama musyahin, yang kedua adalah orang yang bunuh diri. Jadi orang yang bunuh diri dia tak dapat fadilat keampunan Allah. Yang kedua orang yang mana musyahin, bergaduh, berbalah, bertekak, nanti akan diterangkan. Dan hadis ini wa isnaduhu layyin. Al-Hafiz Munziri mengatakan wa isnaduhu layyin. Hadis yang kelima, ada 10 hadis. Akhraj at-Tabarani wa Ibn Hibban fi Sahih Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala yattali'u Allahu ila jami'i khalqi lailatan nisfi min Sya'ban fayaghfiru li jami'i khalqihi illa li musyrikin aw musyahin. Hadis ini Ibn Hibban sebut dalam Sahih Ibn Hibban. Dan hadis ini
hadis ini sama juga macam hadis yang sebelumnya. Al-hadithus sadis أخرج الطبراني والبيهقي من طريق مكحول عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال يطلع الله عباده ليلة النصف من شعبان فيغفر للمؤمنين ويمهل الكافرين ويدع أهل الحقد بحقدهم حتى يدعوه. قال البيهقي وهو بين مكحول وأبي ثعلبة مرسل جيد. قلت فيكون فيه انقطاع لأن مكحولا لم يسمع من أبي ثعلبة. Hadis yang ke-6, riwayat Tabrani, Imam Baihaqi daripada Makhul, daripada Abi Sa'labah Al-Khushani. Nabi SAW bersabda, pada malam nisfu Syaban, Allah akan melihat hambanya dan mengampunkan dosa orang yang beriman dan memberi tangguh kepada orang kafir dan akan membiarkan orang yang berhasad dengki dengan hasad dengki mereka sehingga mereka membiarkan Allah Subhanahu Wa Taala, meninggalkan Allah, iaitu mereka ini begitu jauh daripada Allah. Jadi hadis ini Imam Baihaqi mengatakan wa huwa baina Makhulin wa Abi Sa'labah mursalun jayyid. Maksudnya di antara Makhul dan Abi Sa'labah ada inqita', ada terputus. Jadi hadis ini hadis munqati'. Hadis yang ke-6 adalah hadis munqati' kerana Makhul tak pernah riwayat, tak pernah dengar hadis daripada Abu Sa'labah, hadis dhaif. Tetapi bukan syadidul du'af, kalau sekadar inqita'. Hadis yang ke-7, akhrajal Bazzar wal Baihaqi wa Abi Bakr Siddiq radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam yanzilullahu ila as-sama'i dunya lailatan nisfi min Sya'ban fayaghfiru li kulli shay'in illa li rajulin musyrik aw rajulin fi qalbi syahna. Hadis ini daripada Sayyidina Abu Bakar, daripada Nabi SAW, pada malam nisfu Sya'ban, rahmat Allah akan turun di begitu hampir dengan manusia. Dan Allah akan ampunkan semua perkara. Melainkan pertama orang yang tak dapat ampun dengan Allah. Pertama orang yang syirik, orang kafir. Yang kedua orang yang dalam hatinya ada rasa dengki, rasa tak suka orang lain. Dah berapa dah tadi kita dapat? Pertama musyrik yang tak dapat ampun. Lagi apa? Musyahin, qatilin nafs. Nah ni yang keempat ni, rajul fi qalbihi syahna. Orang yang hati dia tu ada syahna, ada dengki kepada orang lain. Hadis yang ke-8. Akhraj al-Baihaqi bi isnadin dha'ifin al-Uthman bin Abi al-As an Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza kana lailatun nisfi min Sya'ban nada munadin hal min mustaghfirin fa aghfir lahu, hal min sa'ilin fa utiya fala yas'alu ahadun shay'an illa utiya illa zaniyatan bi farjiha aw musyrikan." Hakadha jaa fi riwayatil Baihaqi. Ini hadis yang ke-8. Riwayat Imam Baihaqi, sanadnya dhaif, daripada Uthman bin Abi al-As. Apabila malam nisfu Sya'ban, satu orang penyeru dia akan seru, adakah siapa yang nak minta ampun dengan Allah, aku akan ampunkan dia. Siapa yang nak minta ampun, aku akan ampunkan dia. Siapa yang nak meminta, aku akan beri pada dia. Maka pada malam tersebut tidak ada satu orang yang meminta, melainkan dia akan diberi, kecuali orang yang berzina dengan farashnya. Jadi dah 5 orang dah. Dah 5 orang dah yang tak dapat keampunan dengan Allah, yang kita dah dapat senaraikan. Pertama siapa? Orang musyrik. Yang kedua orang yang musyahin, orang yang bergaduh, mengantuk memutuskan silaturahim. Orang yang ketiga ni orang yang bunuh diri. Orang yang keempat orang yang dalam hati dia ada syahna. Dan orang yang kelima perempuan yang berzina. وجاء في رواية غير مطلقا غير مقيد بليلة النصف ففي المسند عن الحسن البصري قال مر عثمان بن أبي العاص على كلاب بن أمية وجالس على مجلس العاشر بالبصرة فقال ما يجلسك هنا؟ قال استعملني على هذا المكان يعني زيادا. فقال عثمان ألا أحدثك حديثا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ فقال بلى. فقال عثمان سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول كان لداود نبي الله عليه السلام ساعة يوقظ فيها أهلا يقول يا آل داود قوموا فصلوا فإن هذه الساعة يستجيب الله فيها الدعاء إلا لساحر أو عاشر. فركب كلاب بن أمية سفينة فأتى زيادا فاستعفاه فأعفاه. رواه الطبراني في الكبير والأوسط ولفظه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال تفتح أبواب السماء نصف الليل فينادي مناد هل من داع فيستجاب له، هل من سائل فيعطى، هل من مكروب فيفرج عنه، فلا يبقى مسلم يدعو بدعوة إلا استجاب الله عز وجل له إلا زانية تسعى بفرجها أو عشارا. ولا تنافي بين هذه الروايات كما لا يخفى أن ليلة النصف تشملها رواية أحمد والطبرين بطريق العموم.
Jadi hadis yang kata orang yang tak dapat keampunan ni adalah orang yang berzina, ada riwayat yang lain yang menyebut bahawasanya fadilat ini ada sepanjang tahun, sepanjang malam, tak khusus malam nisfu Syaban. Seperti mana hadis yang dibacakan tadi. Satu daripada riwayat Musnad Imam Ahmad bin Hanbal, yang kedua daripada riwayat Tabrani dalam Mu'jam Kabir dan juga Awsat. Dalam Mu'jam Tabrani ni, lafaz dia macam ni. Pada waktu tengah malam, pintu-pintu langit akan dibuka. Satu orang akan menyeru, adakah siapa yang berdoa, doa dia akan diterima. Adakah siapa yang nak meminta, permintaan dia akan dikabulkan. Adakah siapa yang berada dalam kesusahan, maka akan dilepaskan daripada kesusahan. Maka tidaklah tinggal satu orang pun yang beragama Islam yang berdoa dengan satu doa, melainkan Allah akan ampunkan doanya. Melainkan orang yang berzina, yang mencari rezeki dengan kemaluannya. Dan juga Asyar. Asyar ni tak silap pemungut cukai. Okey. Hadis yang ke-9. Kita ada lagi 2 je hadis. Okey. Kita ada 2 hadis. أخرج البيهقي عن العلاء بن الحرث أن عائشة رضي الله عنها قالت قام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الليل يصلي فأطال السجود حتى ظننت أنه قد قبض فلما رأيت ذلك قمت حتى حركت إبهامه فتحرك فرجعت فلما رفع إلي رأسه من السجود وفرغ من صلاته قال يا عائشة أو يا حميرة أظننت أن النبي قد خاس بك قلت لا والله يا رسول الله ولكنني ظننت أنك قبضت لطول سجودك فقال أتدرين أي ليلة هذه قلت الله ورسوله أعلم قال هذه ليلة النصف من شعبان إن الله عز وجل يطلع على عباده في ليلة النصف من شعبان فيغفر للمستغفرين ويرحم المسترحمين ويؤخر أهل الحقد كما هم قال البيهقي هذا مرسل جيد ويحتمل أن يكون العلاء أخذه من مكحول الحديث العاشر أخرج البيهقي عن مكحول عن كثير بن مرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ليلة النصف من شعبان يغفر الله لأهل الأرض إلا مشركا أو مشاحنا قال البيهقي هذا مرسل جيد. Jadi 10 hadis. Hadis yang ke-9 ni, pada satu malam Nabi SAW bangun semayang. Nabi sujud lama sehingga Sayyidina Aisyah kata, aku menyangka Nabi telah wafat. Apabila aku melihat begitu, aku bangun sehingga aku gerakkan ibu jari Nabi, lalu Nabi bergerak, lalu aku kembali. Apabila Nabi mengangkat kepalanya daripada sujud dan selesai daripada solat, Nabi bersabda, ya Aisyah ataupun ya Humairah, adakah kamu menyangka sesungguhnya Nabi SAW qad khasa biki? Maka aku menjawab, tidak, demi Allah ya Rasulullah, tetapi aku menyangka bahawasanya engkau telah wafat kerana panjangnya sujudmu. Lalu Nabi bertanya, adakah kamu tahu wahai Aisyah, malam apakah ini? Aku menjawab, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Lalu Nabi SAW bersabda, ini adalah malam nisfu Sya'ban. Sesungguhnya Allah melihat hamba-Nya pada malam nisfu Sya'ban dan mengampunkan orang yang meminta ampun dan merahmati orang yang meminta rahmat. Dan Allah akan membiarkan dan melewatkan orang yang ada sifat hasad dengki seperti mana keadaan asalnya. Maknanya dia tak diampunkan, tak diberi rahmat. Hadis ini Imam Baihaqi kata hadis yang mursal tapi jayyid sanadnya. Mursal jayyid. Dan hadis yang ke-10 riwayat Baihaqi daripada Makhul daripada Kathir bin Murrah, Nabi SAW telah bersabda, pada malam nisfu Sya'ban Allah akan mengampunkan dosa penduduk bumi melainkan orang kafir dan musyahin. Hadis ini pun juga mursal jayyid. Jadi kita dah tengok hadis-hadis yang datang pada malam nisfu Sya'ban. Maka kemudian beliau membawa athar. Ada satu athar yang diriwayat daripada Nauf Al-Bikali bahwasanya Sayyidina Ali telah keluar pada malam nisfu Sya'ban. Dan beliau pada malam nisfu Sya'ban beliau banyak keluar dan tengok ke langit. Lalu Sayyidina Ali bersabda, sesungguhnya ini adalah waktu yang tidak ada satu orang hamba pun yang berdoa kepada Allah melainkan Allah akan terima.
memohon ampun daripada Allah pada malam ini, melainkan Allah akan ampunkan dia selagi mana dia ini bukanlah orang yang pemungut cukai, tukang sihir, tukang syair, tukang tilik, tukang nujum, ataupun orang yang memukul gendang. Orang yang memukul gendang. Kemudian Sayyidina Ali berkata, Allahumma Rabba Daud ighfir liman da'aka fi hadhihi layla wa liman istaghfaraka fiha. Jadi dalam riwayat Sayyidina Ali ini, orang yang mana tidak akan dapat keampunan, orang yang memukul cukai yang haram, tukang sihir, tukang syair yang melalut, tukang nujum, ahli tilik, orang yang main muzik, ketuk gendang yang diharamkan. Dan kemudian Sayyidina Ali telah berdoa, Ya Allah, Tuhan kepada Daud, ampunkan dosa orang yang berdoa kepada kamu pada malam ini dan kepada orang yang meminta keampunan daripadamu padanya. Okey, ada hadis daripada Atha bin Yasar dalam riwayat Sa'id bin Mansur, Ma min lailatin ba'da lailatul qadri afdal min lailatin nisfi min Sya'ban yanzilullahu tabaraka wa ta'ala ila samai dunya fayaghfir li ibadi kullim ila li musyrik aw musyahin aw qati'i rahim. Jadi kesimpulannya pada malam ini, kata Syekh, kesimpulannya pada malam ini yang kita dapat faham daripada hadis-hadis dan asar-asar tadi, disunatkan kita bangun malam dan bersungguh-sungguh membaca Al-Quran pada malam ini, berzikir, berdoa, untuk kita nak dedahkan diri kita kepada hembusan rahmat Allah, seperti mana hadis yang datang dalam riwayat Imam Tabrani daripada Muhammad bin Salamah, Inna lillahi fi ayyamid dahri nafahat fata'arradu laha fala'alla ahadakum an tusibahu nafhatun fala yashqa ba'da abada. Sesungguhnya Allah mempunyai nafahat, hembusan rahmat, kurniaan dalam waktu-waktunya. Maka hendaklah kamu dedahkan diri kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka barangkali seorang kamu mana tahu dia memperoleh satu hembusan rahmat daripada Allah, lalu dia tidak akan celaka buat selama-lamanya. Okey, kita dah baca 10 buah hadis. 10 buah hadis tentang kelebihan malam nisfu Sya'ban. Allahu Akbar. Okey. Kemudian saya ringkaskan, Syekh telah menyebut orang-orang yang mana dia tidak dapat keampunan pada malam ni. Pertama, orang yang syirik. Yang kedua, orang yang hatinya ada hasad dengki kepada saudaranya yang beragama Islam. Hasad dengki yang tidak dibenarkan. Itu terjemahan Al-Musyahin. Bukan bergaduh tadi, saya silap terjemah. Iaitu orang yang mana? Orang yang dalam hati dia ada hasad dengki. Orang yang hatinya ada hasad dengki. Lagi yang nombor 3, orang yang membunuh diri. Nombor 4, orang yang memutuskan silaturrahim. Nombor 5, orang yang mana dia buat sesuatu yang menyebabkan dia tidak akan dipandang oleh Allah, iaitu orang yang takabur. Nombor apa dah? 6, orang yang menderhakai ibu bapa. Nombor 7, orang yang peminum arak. Nombor 8, orang yang perempuan yang berzina. Perempuan yang berzina. Maka akhirnya Syekh menyebut, wahai
pembaca-pembaca yang ingin mendapat rahmat daripada Allah pada malam ini, jauhkanlah dosa-dosa besar. Jauhkanlah dosa-dosa besar, kerana dosa-dosa besar yang disebutkan tadi menyebabkan kita ni tak dapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Okey. Kemudian ada satu tajuk, adakah ada semayang khas untuk malam ni? Okey, ini Syekh sebut, adakah ada semayang khas? Maka Syekh sebut, lam tarid salatun muayyana fi hadhihi laila min tariqi sahih wala dhaif, wa innama waradat ahadithu mawdu'ah makdhuba la ba'sa an nunabbi 'alayha li alla yaghtarra biha al-'awam wa man fi hukmi min al-'ulama alladhina la ya'rifuna al-hadith. Adakah ada semayang khas? Tidak ada semayang khas. Tidak ada riwayat hadis tentang semayang khas pada malam ini. Hadis sahih pun tak ada, hadis dhaif pun tak ada. Yang ada adalah hadis maudhu' yang palsu. Maka Syekh telah membawa 1, 2, 3, 4, 5, 6. Syekh telah membawa 6 hadis yang mana diriwayatkan tentang semayang khas, tapi hadis itu palsu. Sebab itu kalau kita baca dalam kitab fiqh, Imam Nawawi bagi tambih, adapun salatul raghaib, sebab semayang raghaib ni semayang pada malam nisfu Sya'ban 100 rakaat. Maka semayang itu adalah bid'ah munkarah. Jadi nak amal je lah, amal umum, baca Quran dan lain-lain. Tidak ada sembahyang yang khas. Okey. Jadi ma'ruf, berlaku perselisihan antara Ibnu Salah dan Iz bin Abdissalam, Sultan Ulama. Ibnu Salah mengatakan salatul raghaib tu ada pada malam nisfu Sya'ban. Tapi Izzuddin bin Abdissalam mengatakan tak ada. Berlaku perdebatan antara mereka berdua. Menulis kitab membantah. Tapi pendapat yang rajihnya adalah pendapat Izzuddin bin Abdissalam yang banyak ulama kita yang tarjihkan, iaitu tidak ada semayang yang dipanggil sembahyang raghaib. Maka semayang dengan kaifiat yang khas, maka hukumnya adalah bid'ah yang munkarah. Okey. Ada satu isu yang dibawa dalam kitab ni. Ada satu tentang apa? Tentang doa. Doa yang dibaca pada malam nisfu Sya'ban. Jadi beliau telah bawa tentang apa? Tentang doa pada malam tersebut. Okey, saya baca khulasah. Saya baca khulasah. Saya baca khulasah. Jadi kesimpulannya Syekh bawa kesimpulan. Kesimpulan pertama, kelebihan malam nisfu Sya'ban sabit secara ringkasnya. Perbuatan mengingkari kelebihan malam ini secara mutlak adalah salah, seperti mana yang dilakukan oleh Ibnu Arabi. Nombor 2, menghidupkan malam dengan pelbagai ibadat disunatkan. Dan untuk menghidupkan kena buat waktu malam, bukan siang. Dan yang ketiga, ini Syekh tak setuju. Syekh dalam bab ni tak setuju.
Apa Syekh tak setuju? Apa yang dilakukan oleh orang awam selepas maghrib pada malam itu dengan membaca Yasin 3 kali dengan niat yang berbeza-beza bersama doa yang ma'ruf, maka di sisi pengarang ini adalah bid'ah yang mungkar, yang tidak sayugia dilakukan kerana dia merangkumi banyak kerosakan-kerosakan. Yang paling buruk sekali adalah banyak orang dengan sebab doa ini dia berterusan melakukan maksiat sepanjang tahun. Melakukan maksiat dan dosa besar, dan dia tak pernah rasa nak bertaubat. Kerana dia beriktikad bahawasanya dengan doa tersebut Allah akan ampunkan semua apa yang dia amalkan, dan dia punya nama akan ditukar daripada daftar orang yang celaka kepada daftar orang yang bahagia. Jadi kalau di sisi Syekh, beliau tak setuju dengan amalan tersebut. Tapi kalau amalan itu dibuat, baca Yasin sebagai amalan baca Quran tanpa ada i'tiqad, maka tidak mengapa. Yang keempat, sembahyang 100 rakaat, 50 rakaat, 12 rakaat dengan cara yang khusus. Sembahyang ini batil, tidak ada asal. Maka untuk malam ini kita sembahyang berapa yang boleh, tidak ada kaifiat yang khas. Kemudian yang kelima, Syekh menyebut sayugia bagi seorang manusia malam ini dia sambut dengan taubat yang ikhlas semata-mata kerana Allah, supaya dia memperolehi berita gembira. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum an yukaffira ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar yawma la yukhzi Allahu an-nabiyya walladzina amanu ma'ah nuruhum yas'a bayna aydihim wa bi'imanihim yaquluna rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Maka itu secara ringkaslah. Siapa yang nak tafsir boleh baca sendirilah. Yang boleh baca bahasa Arab, baca sendiri. Baca sendiri tentang apa? Ada lagi secara lebar yang pengarang telah bahaskan, khususnya tentang apakah pandangan beliau tentang doa yang kita selalu amalkan. Doa yang kita selalu amalkan. Jadi di sisi Syekh, memang Syekh tak setuju tentang amalan tersebut kerana melihat kepada kesan yang buruk pada sebahagian orang. Okey, insya-Allah. Wallahu a'lam bisawab. Jadi siapa yang nak tafsir boleh baca dalam kitab ni, Husnul Bayan fi lailatin nisfi min Sya'ban. Insya-Allah. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala beri taufik rahmat kepada kita semua dengan sedikit pembacaan. Maknanya khulasanya malam ini tetap ada kelebihan khas. Yang paling utama malam ini adalah apa? Kelebihannya adalah keampunan, tu yang paling utama. Siapa yang nak layakkan diri dia dapat keampunan daripada Allah, maka dia hendaklah tinggalkan dosa-dosa besar, syirik, hasad dengki, bunuh diri, kemudian meninggalkan berzina, minum arak, takabur. Orang-orang ini tak akan dapat. Dan satu lagi, orang yang mana menderhakai ibu bapa. Orang yang menderhakai ibu bapa, maka dia pun tidak akan memperolehi rahmat daripada malam yang sepatutnya banyak rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tutup malam ni. Kita tutup pembacaan kita ni dengan doa yang Nabi baca.
Okey, kita tutup dengan doa yang Nabi baca. Apa doanya? Nabi doa dalam sujud. Ini hadis riwayat Baihaqi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya dzal manni fala yamunna 'alaika ya dzal jalali wal ikram ya dzal tawli wal in'am la ilaha illa anta zahrul laji'in wa jarul mustajirin wa ma'manul khaifin in kunta katabtani 'indaka fi ummil kitabi syaqiyan famhu 'anni isma syaqa وأثبتني عندك سعيدا موفقا للخير فإنك تقول في كتابك يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده علم الكتاب أعوذ بعفوك من عقابك وأعوذ برضاك من سخطك وأعوذ بك جل وجهك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك أعوذ برضاك من سخطك وأعوذ بعفوك من عقابك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك أقول كما قال أخي أغفر وجهي في التراب لسيدي وحق له أن يسجد اللهم ارزقني قلبا نقيا من الشر نقيا لا جافيا ولا شقيا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الحمد لله رب العالمين.